mari kita sama-sama menghayati nilai etika dan peradaban yang tersirat di dalam pantun-pantun ini. Apakah maksud yang tersirat dalam pantun-pantun ini? Bincangkan dengan rakan-rakan saudara-saudari. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Kata tua berkata bertuah, tuah melekat seisi alam. Hina bangsa kerana lemah, lemah akibat tidak sefaham. Kalau hendak membeli cermin, belilah cermin tembus cahaya. Kalau awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin lurus bicara. Tumbuh melata buah bidara, di dalam acuan berbagai warna. Elakkan sengketa demi negara, barulah perpaduan dapat dibina. Untuk menghayati dan supaya kita lebih jelas tentang konsep kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian dan negara bangsa, ada dua perkara yang perlu kita faham. Dua perkara itu adalah kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Kita sama-sama menghayati kenapa peradaban di Malaysia perlu dikagumi. Imran Khan 2020 menyatakan, peradaban majmuk di Malaysia ini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada peradaban majmuk ini, Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, mempotretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju. Dan terbaru, Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan pula mengatakan Malaysia adalah sebuah masyarakat yang bertamadun. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Etika dan peradaban di alam Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai. Nilai-nilai utama yang menjadi adab di antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan kemajuan. Etika dalam sebuah peradaban membina adab, adat resam dan adat istiadat berdasar nilai-nilai yang sesuai dengan persegedaran geografi, ekonomi, sosial budaya dan politik setempat. Masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah. Sejarah mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikannya panduan hidup. Kejatuhan sesebuah ketamadunan adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai yang terangkum dalamnya pelbagai konsep seperti etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya. Pelajar-pelajar sekalian, dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, maka kita perlu sentiasa memahami, prihatin serta insaf dan secara sedar untuk merancang dan melaksanakan pembaharuan institusi dan inisiatif bagi memastikan etika mendarah daging dalam setiap rakyat Malaysia demi memastikan peradaban Malaysia terus mengembang. Pelajar-pelajar sekalian, sifat kedinamikan etika dan peradaban Malaysia telah mencetus peristiwa bersejarah, pengubalan dasar dan juga merubah lanskap sosial di Malaysia. Pertama, rusuhan etnik 13 Mei dan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB pada dekad 1970-an, Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Kedua,
Pekerjaan sara diri bertani rakyat Malaysia ke arah pekerjaan bercirikan komersial industrial. Ketiga, golongan miskin menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Keempat, budaya moden. Ya pelajar sekalian, mari kita tonton video Profesor Ulung Dato' Dr. Samsul Amri Baharudin, pengarah dan pengasas Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, membicarakan mengurus matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama. Mari kita tonton dan hayati apa yang ingin disampaikan oleh Prof. Ulung kepada kita semua. Kita juga jarang mengaitkan etika dan peradaban ini dengan pembangunan. Padahal pembangunan itulah satu proses yang dilalui oleh semua manusia, semua masyarakat. Tak kira lah pembangunan ekonomi, pembangunan moral, pembangunan negara bangsa, pembangunan, macam-macam pembangunan. Cuma yang saya rasa kita perlu lebih teliti, iaitu melihat bagaimana kaitan antara etika, peradaban dan pembangunan. Apa yang mengaitkan ni? Pada saya yang mengaitkan ialah cara kita menghayati etika dan peradaban. Etika dan peradaban yang pro pembangunan ialah etika yang positif dan peradaban yang ada mendatangkan idea yang baik dan inovatif. Sedangkan etika dan peradaban yang negatif itu tidak membawa keuntungan kepada orang ramai, yang kalah membawa kacau bilau dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat kelompok-kelompok ekstremis dalam agama-agama tertentu tidak mendatangkan keuntungan pada etika dan peradaban. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang mari kita tonton pula video Prof. Ulung Dato' Dr. Samsul Amri Baharudin, pengarah dan pengasas Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, membicarakan kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban. Dalam menghayati etika dan peradaban melalui pembangunan, inilah dia yang kita alami setiap hari. Etika dan peradaban itu satu konsep yang besar, yang melibatkan macam-macam komponen. Tetapi bagaimana kesemua ini tersimpul dalam satu kegiatan yang kita katakan pembangunan. Jadi pembangunan ini ada yang positif, ada yang negatif. Jadi dalam positif tu mungkin bertentangan dengan etika dan peradaban, walaupun positif ada bertentangan. Misalnya saya ambil contoh tentang alam sekitar. Kita ingat membuat rumah banyak-banyak untuk orang ramai, tapi tidak memperdulikan kesannya pada alam sekitar. Positif dari satu segi, serentak ia mendatangkan faktor yang negatif. Jadi ini kita kena perhati dan memerlukan pemikiran yang matang dan waras untuk membolehkan yang positif itu bukan hanya tidak mendatangkan negatif efek. Tapi sukar nak mencari keseimbangan, inilah yang menjadi cabaran besar kepada para perancang politik dan juga orang ramai yang memprotes melalui NGO dan sebagainya. Jadi keseimbangan itu yang harus kita tuntut setiap kali antara pembangunan, etika dan peradaban melalui penghayatan. Pelajar-pelajar sekalian, syabas diucapkan di atas usaha dan komitmen dalam memahami serta menghayati aspek-aspek kelestarian dan kedinamikan etika dan peradaban Malaysia ke arah mewujudkan keharmonian, kesejahteraan, pembangunan dan keamanan negara tercinta kita, Malaysia. Sebelum kita mulakan sesi perbincangan seterusnya,
dalam menghuraikan etika dan peradaban Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Pelajar-pelajar dimohon untuk melaksanakan aktiviti individu berikut. Para pelajar sekalian, dalam menghayati dan menerapkan nilai-nilai dan amalan etika dan peradaban ke arah pemangkin dan keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat di Malaysia, mari kita sama-sama mengambil iktibar terhadap perkongsian pengalaman serta perkara yang mungkin dialami dalam kehidupan harian kita. Para pelajar perlu sedar bahawa ilmu, penghayatan dan amalan tentang etika dan peradaban adalah penting kerana ia boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Adalah penting bagi para pelajar untuk memahami bahawa penghayatan dan penerapan nilai-nilai etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, khususnya di semua peringkat individu di mana nilai saling menghormati dan hidup harmoni perlu amalkan dalam setiap detik kehidupan seseorang. Individu yang berkepribadian tinggi dan berwawasan merupakan tonggak utama dalam membina negara bangsa. Para pelajar perlu sentiasa berusaha dalam memastikan pencapaian dan pembangunan diri diterap dalam setiap perlakuan. Pemikiran dan kemajuan tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sesebuah masyarakat atau negara bangsa. Para pelajar sekalian, sekarang mari kita sama-sama menonton dan menghayati apa yang ingin disampaikan oleh Prof. Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengarah dan pengasas Institut Kajian Klinik kita dalam video berikut. Judul video ini adalah mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa. Walaupun kita banyak membincangkan mengenai diri kita dan Malaysia, mengenai etika, peradaban dan penghayatannya, jangan kita lupa bahawa kita ini juga wujud dalam satu komuniti antarabangsa, iaitu komuniti ASEAN, komuniti Asia, yang diikat melalui banyak proses. Ada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, IMF, International Monetary Fund, World Bank, diikat dalam sukan melalui Olimpik, melalui SEA Games yang baru selesai. Dalam negara kita ini terlibat sama di Filipina. Jadi kelestarian etika dan peradaban ini bergantung kepada kelestarian penghayatannya. Jadi dalam penghayatan itu terpecah-pecah kepada banyak, daripada sukan
ke muzik, ke pemerintahan. Jadi saya anggap yang harus kita beri perhatian selalu ialah bagaimana kita nak menyokong dan menahan mempertahankan kelestarian etika dan peradaban melalui penghayatan yang celik, penghayatan literasi. Itu yang paling penting. Itu seperti yang kita lakukan melalui keseluruhan kursus ini. Para pelajar sekalian, apakah intisari video ini? Hebat para pelajar semua. Syabas. Para pelajar sekalian telah laksanakan tugasan yang diberi dengan tekun dan jayanya. Para pelajar semua sudah bersediakah dan teruja untuk kita membincangkan tajuk seterusnya, iaitu menganalisis matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Sebelum kita mulakan perbincangan tajuk ini dengan lebih lanjut, pada pendapat para pelajar sekalian, apakah kesan hakikat sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban? Pada pendapat para pelajar sekalian, apakah perkara atau aspek yang mungkin menjadi cabaran utama dalam mencapai matlamat pembangunan dan kesejahteraan bersama dalam konteks Malaysia? Para pelajar sekalian, terdapat 3 cabaran utama dalam mencapai matlamat pembangunan dan kesejahteraan bersama, iaitu A. Defisit sosial, B. Tadbir urus dan pembangunan, C. Black economy dan rasuah. Para pelajar sekalian, mari kita fahamkan dan hayati bersama matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama, khususnya menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman telah menyumbang kepada pembasmian kemiskinan. Sekarang, kita akan tinjau pula bagaimana aspek tadbir urus dan pembangunan boleh menjadi faktor yang menyumbang kepada cabaran dalam mencapai kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Para pelajar, sekarang mari kita menelusuri bagaimana black economy dan rasuah boleh mengancam kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Para pelajar sekalian tahu apakah rasuah? Jenis-jenis suapan rasuah. Mengapa suapan rasuah berlaku? Apakah kesan rasuah terhadap individu, komuniti dan negara? Mari kita sama-sama fahami fenomena penularan rasuah di negara kita. Sekarang kita sedia maklum terdapat 3 cabaran utama dalam mencapai matlamat pembangunan dan kesejahteraan bersama, iaitu A. Defisit sosial, B. Tadbir urus dan pembangunan, C. Black economy dan rasuah. Untuk merumuskan topik 8 ini dan untuk mendapatkan lagi pencerahan dan penjelasan tentang cabaran-cabaran yang boleh membantutkan pembangunan dan kesejahteraan negara kita, mari kita dengar dan hayati apa yang diperkatakan oleh Prof. Ulum mengenai perkara ini. Mari kita tonton video ini.
Umumnya etika dan peradaban ini menghadapi beberapa cabaran. Pertamanya cabaran perubahan. Ketiga, cabaran pilihan individu dan pemerintah. Ketiga adalah cabaran dari segi teknologi. Jadi etika dan peradaban ini bukannya tergantung-gantung, terapung-apung. Penghayatannya diikat oleh konteks sosial yang mendukung sesebuah masyarakat. Jadi saya rasa etika dan peradaban ini kalau kita tidak perhatikan dengan teliti, kita akan keliru dengan melihat idealisme. Itu etika tu yang ideal, yang formal. Peradaban tu yang ideal, yang formal. Tetapi sebenarnya ialah gabungan kedua-duanya. Itu sebab dikatakan penghayatan. Penghayatan secara formal, penghayatan secara informal. Dan bagaimana ini dilakukan oleh seorang individu, berlaku dalam keluarga, dan dilakukan oleh komuniti dan juga masyarakat, sesebuah masyarakat umumnya. Syabas diucapkan kepada para pelajar sekalian kerana telah menelusuri serta menggarap isu-isu penting yang ditekankan dalam topik 8 ini, iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Adalah amat diharapkan isu-isu ini sedikit sebanyak telah mencuit dan menjentik sanubari para pelajar sekalian untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan yang kelestarian dan kelangsungan penghayatan dan peradaban di Malaysia sentiasa dicapai. Pencapaian matlamat ini adalah amat penting kerana ia merupakan nadi dalam menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia dan keharmonian negara kita. Semoga para pelajar sekalian mencapai kejayaan di mana sahaja para pelajar berada di bumi bertuah ini. Selamat maju jaya.